Tingkatan 3, bab 1, indeks. Okey, kita akan belajar hukum indeks yang keempat. Okey, hukum indeks ni melibatkan kurungan, dan kurungan tu pula melibatkan operasi darab, operasi bahagi. Okey, kita tengok pembuktian dia. Okey, sekarang ni kurungan melibatkan operasi darab. Macam mana kita nak buat? Kita kena darabkan setiap satu indeks dalam ni, M dengan N ni, kita kena darab dengan Q. Okey, kita tengok asas A dahulu. Okey, untuk asas A, M dengan Q kita akan darabkan. So dia akan jadi macam ni. Untuk asas B pun sama. N dengan Q ni kita akan darabkan. So dia akan jadi macam ni. Kita asingkan. Okey, hukum indeks yang ketiga yang kita belajar sebelum ni, bila ada kurungan, indeks dia dalam dengan luar kita kena darabkan. So dia akan jadi macam ni. M dengan Q kita darabkan A, salin balik. B pun sama juga. N dengan Q kita akan darabkan. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Setiap satu dalam kurungan ni, dia punya indeks M dengan N ni kita kena darabkan dengan yang kat luar ni, Q. So sekarang ni kita selesaikan asas A dahulu. So M dengan Q kita akan darabkan. Sama juga dengan asas B. N dengan Q pun sama, kita kena darabkan. Hukum indeks yang ketiga kita akan darabkan. So dia akan jadi macam ni. B pun sama. Okey, kita tengok contoh. Okey, sekarang ni kita ada asas 7, asas 5, kurungan operasi darab. Sebelum ni yang kita belajar hukum indeks yang pertama, kalau asas sama, indeks kita boleh tambahkan. Sekarang ni asas tak sama. So apa kita kena buat? Kita kena darabkan setiap satu indeks dalam kurungan ni dengan dekat luar ni. So macam mana kita buat? Kita asingkan dulu. 7 3 dengan 4 kita akan darabkan. Untuk asas 5 pun sama juga. Okay, kita asingkan, darab 5. 2 dengan 4 kita akan darabkan. So dia akan jadi macam ni dan macam ni. Selesaikan terus. 7 salin balik, 3 darab 4 12, 5 pun sama, salin balik, 2 darab 4 dapat 8. Okey, selesai. Satu masalah. Tengok contoh yang kedua yang melibatkan operasi bahagi ataupun melibatkan pecahan. Sama macam yang tadi, setiap satu indeks dalam kurungan ni kita kena darabkan dengan 4. So kita selesaikan yang 2 dahulu. Asas 2. 5 dengan 4 kita akan darabkan. Asas 3 pun sama. 2 dengan 4 kita akan darabkan. So dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi macam ni. Asas 2, 5 dengan 4 kita akan darabkan. Untuk asas 3, 2 dengan 4 kita akan darabkan. So bila kita selesaikan, 2, 5 darab 4, 20. 3, salin balik 3, 2 dengan 4 kita darabkan dapat 8. Okey, kita tengok contoh ketiga pula. Kat sini ada 1, 2, 3 sebutan dan 3 asas. So macam yang kita buat, sama juga macam tadi, cuma tadi ada 2 je sebutan, ni ada 3. Sama juga, kita kena darabkan setiap satu indeks dalam ni dengan nombor 2 kat luar ni, dia punya indeks. Okey, yang pertama kita akan darabkan 2 dengan 4. So 2 salin balik, terus darabkan 4 darab 2 8, seterusnya 3 darab 3, 5 darab 2 10, 3 ni salin balik. Okey, yang ketiga 5 salin balik 5, ni di 3 darab 2 ni kita akan dapat 6. Okey, tengok contoh seterusnya. Kita tengok X dulu. X 3 dengan 2 kita akan darabkan. So kita akan dapat X kuasa 6. Okey, 2 darab 3 6. Y pula 3 dengan 3 yang ni kita akan darabkan. So dia akan jadi Y kuasa 9 sebab 3 darab 3. Seterusnya Z 4 dengan 3 kita akan darabkan. Kita akan dapat Z 12 kuasa 12. 4 darab 3 12. Contoh seterusnya, 3 ni kuasa berapa agaknya? Saya dah cakap sebelum ni, untuk nombor ataupun huruf yang tak ada kuasa, maksudnya dia ada kuasa 1. So bila kita selesaikan, kita keluar 3, 1 darab dengan 2 kita dapat 3 kuasa 2. Okey, seterusnya A dia punya kuasa 2
2, indeks dia 2. So 2 darab 2 kita akan dapat A kuasa 4. 2 darab 2 4 ni. Seterusnya B pula, B 3 darab dengan 2, so kita akan dapat 6. So B kuasa 6. Okey, seterusnya kita selesaikan. Depan ni boleh selesaikan. 3 kuasa 2 kita akan dapat 9. Yang ni dah tak ada selesaikan apa-apa, salinnya balik. A kuasa 4, A kuasa 4, B kuasa 6, B kuasa 6. Okey, selesai kat situ. Kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, sama juga macam tadi, kendarakan setiap suatu indeks dalam kurungan ni dengan luar kurungan. Okey, kita kendarakan 3 dengan 4. So kita akan dapat 2, 3 dan 4 dapat 12. So 2, 2, 3 dan 4 dapat 12. Bawah dia pun sama juga. 2 dengan 4 kita akan darabkan, so kita akan dapat 5 kuasa 8. Sebab apa kuasa 8? Sebab 2 darab 4 kuasa 8. Okey, seterusnya kita tengok contoh yang ni. Okey, disebabkan yang bawah ni tak ada kurungan, maksud yang bawah ni tak akan ada perubahan, kita salin je balik. Okey, ingat kalau tak ada kurungan salin balik. Kita kena selesaikan yang ada kurungan ni. Okey, selesaikan satu persatu. 3 tak ada kuasa, maksudnya dia kuasa 1. So kita kena darabkan 2 darab dengan 1 kat sini, kita akan dapat 2. So 3 kuasa 2. A pula kita kena darabkan dia punya kuasa 2 darab dengan 2, so dapat A kuasa 4. Dan seterusnya 3 dengan 2 kita kena darabkan, kita akan dapat B kuasa 6. 3 darab 2 6. Kemudian selesaikan nombor dengan nombor. 3 kuasa 2, 3 kuasa 2, bawah ada 12. Nombor lain lagi tak? Tak ada. Dah selesaikan nombor, kita kumpulkan selain daripada nombor. Apa dia? A kuasa 4, A kuasa 4, B kuasa 6, B kuasa 6, bawah dia A kuasa 3, B kuasa 2, salin balik. Okey, kemudian kita selesaikan. 3 kuasa 2 kita dapat 9/12. Okey, selesaikan A. A kuasa 4 per, maksudnya operasi bahagi. So maksudnya sekarang untuk A 4 tolak dengan 3. Sebab apa 4 tolak dengan 3? Sebab dia operasi bahagi. Hukum indeks yang kedua, asas sama. Okey, dia punya indeks kita kena tolakkan. Okey, sekarang ni asas sama, operasi bahagi, indeks kita tolakkan. Sebab tu jadi 4 tolak 3. B pun sama, operasi bahagi. So masuk indeks dia kita kena tolakkan. 6 tolak dengan 2. C. So B 6 tolak dengan 2 sebab dia operasi bahagi, asas sama. Kemudian kita selesaikan. Tekan juga kita 9 per dengan 12, kita dapat 1/4. Untuk asas A 4 dengan 3 kita tolak, kita akan dapat A kuasa 1 ataupun A sahaja. B pula 6 tolak dengan 2, kita akan dapat B kuasa 4. Selesai dah yang ni. Kita tengok contoh yang terakhir. Okey, saya dah cakap dah sebelum ni, kalau dia tak ada kurungan, salin balik. Okey, ni tak ada kurungan, salin balik. Okey, kita kena selesaikan yang ada kurungan ni. Okay, sekarang ni 2 kuasa 1. 1 ni kita kena darab dengan 4. Okey, kena selesaikan kurungan. Kena darabkan setiap satu indeks dalam kurungan ni dengan luar kurungan. Yang ni pun sama. So sekarang ni 2 kuasa 1. 1 darab dengan 4, kita akan dapat 4. So dapat 2 kuasa 4. Seterusnya A, asas dia, dia punya indeks 3. So 3 ni darab dengan 4, kita akan dapat 12. So jadilah A kuasa 12. Seterusnya 4 dengan 4 untuk B. Okey, 4 dalam 4 kita akan dapat 16. So B kuasa 16. Selesai dah yang ni, kurungan yang ni. Selesaikan kurungan yang ini pula. 3 kuasa 3 darab dengan 1. So jadi darab 3 kuasa 3. Sebab 3 darab 1 3. Seterusnya selesaikan A. A pun sama kuasa 1. 3 darab dengan 1 kita akan dapat 3. So A kuasa 3. B pula indeks dia 2. 2 darab dengan 3 kita akan dapat 6. So kita akan dapat B kuasa 6. Okay, kemudian macam tadi contoh sebelum ni, kita kena selesaikan nombor dengan nombor dulu. Yang ada nombor kat sini apa? 2 kuasa 4, 3 kuasa 3 dengan 36. Kumpul 1 4. Okey, 2 kuasa 4 darab 3 kuasa 3 per dengan nombor yang ada kat bawah 36. Okey.
Kemudian salin balik apa yang tak ada dekat sini. Kita dah keluarkan tadi. Kat sini kita dah keluarkan 2 kuasa 4. So salin balik A kuasa 12, B kuasa 16. 3 dah ada kat sini, so 3 tak payah salin. Yang ada tinggal A kuasa 3, B kuasa 6. Yang ni 36 kita dah keluarkan, so tinggal A kuasa 10, B kuasa 12. Yang ni tekan je kat kereta. 2 kuasa 4 darab dengan 3 kuasa 3 bahagi dengan 36. So kita akan dapat 12. Kemudian kita selesaikan A yang ada huruf A kat sini. A kuasa 12 darab A kuasa 3 bahagi dengan A kuasa 10. Ingat operasi darab, indeks kita tambah, operasi bahagi, indeks kita tolak. So maksudnya 12 darab jadi tambah 12 tambah 3 bahagi jadi tolak. So 12 tambah 3 tolak 10. 12 ni darab, maksudnya operasi tambah 3 untuk A, per maksudnya operasi tolak 10. Kemudian B pula 16 operasi darab, so 16 kena tambah sebab ada operasi darab, tambah. Lepas tu per maksudnya bahagi dengan 12, so operasi tolak. Kemudian kita selesaikan 12. Dah selesai, salin balik 12. A kita selesaikan 12 tambah 3 tolak 10, tekan je kita. So kita akan dapat A kuasa 5. 12 tambah 3 tolak 10 dapat 5. Untuk B pula 16 tambah 6 tolak 12, tekan je kita. So B kita akan dapat kuasa 10.